Yang ke-6. Alhamdulillah. Jadi masa berbaki tu dah tak banyak. Masa berbaki tak banyak. Kenapa lebihnya bulan Zulhijjah? Yang pertama, bulan Zulhijjah termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Allah tetapkan perkara ini ketika mana Allah ciptakan langit dan bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut jelas dalam ayat ini sesungguhnya kiraan ataupun bilangan inna iddatash syuhur, bilangan bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Ini ketetapan daripada Allah. Tak ada orang boleh ubah. Hebat macam mana pun orang tu, bijak macam mana orang tu, berkuasa macam mana orang tu, dia tak boleh nak ubah. Setahun 12 bulan. Pergilah mereka, dia kata dia hebat. Oh, kami hebat, teknologi kami canggih. Cuba buat setahun jadi 13 bulan. Tak jadi. Pergilah mana-mana negara, setahun tetap 12 bulan. Walaupun negara itu agama persekutuannya bukan agama Islam. Sebab yang menetapkan bilangan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak ubah. Allahu akbar. Sebab itulah bila kita meneliti ayat-ayat Allah, di sana kita akan nampak kehebatan Allah. Walaupun berkaitan dengan bilangan bulan aja. Allahu akbar. Kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Daripada 12 bulan itu Allah tetapkan minha arba'atun hurum. Daripada 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 yang berturutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 yang berasingan, yakni Rejab. Jadi kita sekarang berada bulan Zulhijjah, salah satu daripada bulan-bulan haram. Allah jelaskan dalam ayat tadi, antara lain dalam bulan-bulan haram ini, jangan kamu buat zalim pada diri sendiri. Dalam bulan haram ini, kita jangan buat zalim pada diri sendiri. Kepada orang lain, apatah lagi. Jadi jangan khianat pada orang, jangan itu, jangan ini, jangan pada orang, jangan juga pada diri sendiri. Dan dibahaskan oleh para ulama, amalan yang kita lakukan dalam bulan-bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Terkumpul tu bulan haram satu hal, kemudian 10 awal bulan Zulhijjah pula. Allahu akbar. Kenapa? Di sana ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang nak dikongsikan bersama pada malam ini, yang pertama hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ni biasa kita dengar dan ada yang dah hafal dah. Hadis daripada Ibnu Abbas menceritakan berkenaan dengan kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji'u min dhalika bi syai'. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari dalam setahun, tidak ada hari yang amal soleh yang dilakukan di dalamnya ahabba ilallah, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada setahun ni, mengikut hadis ini, tidak ada hari yang apabila kita buat amal soleh, amal kebaikan, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ataupun melainkan pada 10 hari ini, iaitu min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bila Nabi sebut benda ni,
Sahabat-sahabat ni hebat. Dan nasib baik mereka tanya. Sebab apa? Pertanyaan mereka menyebabkan kita dapat tahu. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, adakah amalan yang dibuat dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini melebihi pahala jihad di jalan Allah? Sebab kita tahu pahala jihad ni sebesar-besar pahala. Sebab apa? Mereka sanggup tinggalkan harta, tinggalkan isteri, tinggalkan keluarga, nak pergi mana? Berjihad di jalan Allah. Kita tengok Hanzalah dalam peperangan Uhud, meninggalkan isteri yang baru dikahwini. Kalau dalam kitab Sirah Raqiqul Maktum, dia kata apa? Tajuknya, dari dakapan isteri ke medan jihad. Dapat seruan jihad tu ketika mana? Ketika sedang berada, istilah mudah kita, atas katil, bersama isteri. Dapat panggilan jihad, tinggal. Sebab apa? Menyahut seruan Allah. Allahu Akbar. Hebat. Mereka tahu ganjaran dan kelebihan jihad di jalan Allah. Bila sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, maka Nabi SAW berkata, qalu walal jihadu fi sabilillah. Kelebihan beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini melebihi jihad di jalan Allah. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa mali, seorang lelaki yang keluar pergi berjihad, membawa diri dia, membawa harta dia, falam yarji'u min dhalika bisyai, pergi berjihad tanpa kembali. Maksudnya dia gugur syahid di medan jihad. Pahala itulah yang tak mampu ditandingi oleh amalan kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau pahala lain, Allahu Akbar. Sebab itulah, bila kita berada di sini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kita pulun habis. Kalau semalam tazkirah daripada Ustaz Zahari Awang di Masjid Taman Kasih, Allah, berapa kali Ustaz Zahari nak menangis. Sebab apa? Sebab ini kita muzakarah lah. Maksudnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Allah bagi peluang kepada kita. Masih berada di 10 hari yang Allah pilih. Jadi kita ada peluang ini. Ada orang yang bila ada peluang, dia ambil peluang ini. Dia guna peluang ini. Ada orang, tak apalah, nantilah dulu, lain kalilah, tahun depanlah. Ini bukan orang taman makmur, orang taman lain. Orang taman makmur hebat semua. Baik. Apa yang kita nak buat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Kita merujuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, ma min ayyamin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaih al-'amalu fihinna min ayyamil ashr Zil Hijjah, atau qala hadhihi al-ayyam fa aktharu fihinna min at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa yang kita nak buat dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Antaranya mengikut apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ma min ayyamin a'zam. Nabi guna perkataan al-a'zam. Tidak ada hari yang lebih agung, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal soleh di dalamnya melebihi daripada ayyamul ashr Zilhijjah, iaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka nak buat apa? Fa aktharu fihin, perbanyakkanlah di dalamnya, yakni 10 hari ini. Buat apa? Minat tasbih, perbanyakkan tasbih. Ucapan tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Ustaz, kami dah buat tiap-tiap kali lepas sembahyang. Baguslah tu. Yang tu teruskan. Maksudnya waktu-waktu senggang yang lain, sambil baca WhatsApp pun tak apa, subhanallah, 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 subhanallah. Kita kan sekarang tak boleh lepas dengan handset ni. Perkara pertama yang dicari selepas bangun tidur, handset. Bukan orang lain lah, termasuk saya.
Ustaz, haram ke pegang handset? Tak. Cuma kita kena pandai guna. Kena pandai guna. Tak ada masalah nak baca handset, nak baca WhatsApp ke, Telegram ke, itu ke, ini ke, tak ada masalah. Cuma dalam masa yang sama, kita bertasbih. Allahu Akbar. Wat takbir, perbanyakkan takbir. Lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perbanyakkan. Wat tahmid, ungkapan Alhamdulillah. Wat tahlil, ungkapan La ilaha illallah, perbanyakkanlah. Ataupun nak simpulkan mudah, yang biasa orang zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulang. Allahu akbar. Dalam rumah kita boleh biar bergema dengan tu. Sebab apa? Bila kita ulang, kita dengar. Kadang-kadang kita penat juga nak ngulang tu. Rekod lah sekarang ni kan canggih. Kita rekod gambar kita sendiri, video. Zikir lah. Lepas tu kita ulang. Bila kita ulang, kita akan ikut sama baca. Allahu Akbar. Baik, itu yang disebutkan dalam hadis ini. Dan apa lagi amalan-amalan sepanjang 10 hari di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, perbanyakkanlah puasa sunat. Ini sangat-sangat dituntut. Berapa hari nak puasa? Seeloknya 9 hari. Jadi 5 dah terlepas. Bagi yang tak buat lah. Tapi nampak cerah je semua ni. Belum tinggal lagi ni. 5 hari insyaAllah. 5 hari. Dah pegang dah 5 hari ni. Alhamdulillah. Waktu saya takut nak datang Taman Makmur ni. Jadi yang terbaik 9 hari komplit. Tapi saya dah tinggal sehari hari Jumaat. Balik-balik Omar kata ada nasi. Tak makan nanti kan makanlah. Jadi dah tertinggal. Baik. Kalau tak boleh, Ustaz 9 hari banyak sangat, diskaun sikit. Biasa kan orang kita beli sayur pun berapa ni? RM1. Oi, mahal, murah sikit. RM1 pun tawar lagi. Allahu Akbar. Tapi kalau pergi pasar raya memang tak tawar. Allah. Baik, boleh diskaun? Boleh. Kalau tak rasa tak larat, ambil Isnin Khamis. Khamis pertama dah lepas. Tinggal esok. Esok Isnin, kemudian ada Khamis satu lagi. Sepatutnya 3. Kalau Khamis baru ni dah buat, alhamdulillah dapat 3. Ustaz, 3 pun masa macam banyak Ustaz. Diskaun sikit lagi. 2. Tarwiyah dan Arafah. Hari ke-8, hari 9. Yang ni Rabu dan Khamis. 2. InsyaAllah boleh buat. Tak kuat Ustaz. 2 pun tak boleh. Last kali. Dah tak ada diskaun dah. Last kali 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Nak tak nak puasa. Tinggi sikit suara tu. Ustaz, wajib ke? Tak. Hukumnya sunat. Cuma tak buat rugi. Tu boleh sebut. Hukumnya sunat. Cuma tak buat rugi. Rugi sebab apa? Hadis Nabi SAW, orang yang berpuasa pada hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, akan diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Besar ganjaran ni. Bagi siapa? Bagi yang tahu nilai. Bagi orang yang tahu nilai, pahala puasa sehari dapat ganjaran seperti itu, mereka tak akan tinggal. Sakit pun mereka akan puasa. Tapi orang yang tak tahu nilai, macam apa? Kera dapat apa? Bunga. Dia tak tahu nilai bunga tu. Kalau bunga ros, bagi orang-orang yang bercinta lah, bunga ros bagi kepada si dia, dengan wanginya, spray lagi. Tapi kalau bagi ke makhluk kera tu, agak-agak dia buat apa? Orang cium dia, rupa-rupa dia makan. Ustaz, marahnya bukan nak supaya kita rasa nak puasa nanti. Jadi malam ni terus niat nak puasa nanti. Supaya apa? Supaya kita tak terlepas. Sebab apa?
Sebelum-sebelum ni pun kita dah dengar hadisnya. Sebelum-sebelum ni kita pun dah dengar berkenaan dengan hadis kelebihan puasa pada 9 Zulhijjah. Kita ingat balik suasana yang berlaku pada tahun lepas. 9 Zulhijjah. Ada orang tak kat kedai kopi lepas main subuh? Kedai mamak, kedai roti canai. Balik dengan tazkirah. Balik sembahyang subuh dan sebagainya. Okey, semangat. Singgah kedai kopi. Roti canai telur satu, teh tarik satu. Dengan serbannya, dengan kopiahnya, dengan jubahnya, relax je. Kita kata, hari ni kan 9 Zulhijjah, sunat puasa. Tak apalah ustaz, sunat je. Bagi orang yang tahu nilai, mereka tak akan lepaskan peluang ini. Ustaz, saya nak puasa, tapi bila puasa yang fardu tu okey lah. Sebab semua orang puasa. Bila puasa sunat aja, gastrik tu datang. Ada jenis macam tu, nak buat macam mana? Jadi dia tak boleh nak puasa. Orang yang tak boleh nak puasa, yang pertama orang yang sakit gastrik tu, ataupun yang kedua orang perempuan yang tak boleh nak puasa hari tu. Cuti, Allah bagi cuti, nak buat macam mana? Ustaz kata penting ni kena puasa. Cuti tak cuti, aku nak puasa juga. Haram, dosa. Baik. Habis tu tak dapat ustaz. Terlepas ustaz tahun ni saya nak tunggu setahun lagi. Jangan lepaskan pahalanya. Orang yang tak dapat puasa 9 Zulhijjah nanti hari Khamis, tak dapat puasa, kerja berat dan sebagainya, jangan lepaskan pahala puasa tu. Nak buat macam mana? Cari orang taman kita, siapa yang puasa. Tanya, Cik Sahul puasa tak hari ni? Khamis keluarga puasa. Okey, hari ni jangan masak, saya hantar juadah. Sebab berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang memberi makan orang berbuka, mereka dapat pahala tu. Macam tu ustaz. Jadi saya tak payah puasa ustaz. Ambil pahala pahala orang jadilah. Jangan, kita ada kemampuan kita buat. Allahu Akbar. Jadi kita kena sayang tuan-tuan. Sayang sangat kalau kita lepaskan peluang ini. Jadi kempen dah ahli keluarga kita supaya kita sama-sama berpuasa nanti. Ni esok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis teruskan berpuasa. Tak ada masalah. Teruskan berpuasa. Kaedah mudah aja. Kalau timbul persoalan ataupun timbul tanda tanya, konflik dalam diri, nak puasa tak nak, nak puasa tak nak, nak puasa tak nak, bangun pagi, sahur dulu. Bersahur dulu. Dapat puasa tak dapat puasa, itu soal nombor 2. Yang penting sahur dulu. Biar ada kekuatan, ada tenaga. Lepas tu kita tahan diri. Tak makan, tak minum dan sebagainya. Sampai kita dah tak boleh. Sampai kita dah tak boleh. Contoh dalam pukul 12 ataupun dalam pukul 1, dah tak boleh. Buka. Bukan wajib. Ustaz, saya dah buat seperti mana yang ustaz sebut. Dah bangun, dah bersahur. Pukul 9, pukul 8 je roti canai. Tak ada. Allahu Akbar. Takkanlah daripada bersahur pukul 5.30 ataupun pukul 5, pukul 8 tu dah meragam perutnya. Jadi kita usaha. Sebab apa tuan-tuan? Dalam keadaan situasi seperti ini, kes makin meningkat. 9 hari bulan nanti pun kita tak tahu kita dapat ke tidak. Belum pasti. Nak tunggu tahun depan. Kalaulah ditakdirkan Zulhijjah ini adalah Zulhijjah terakhir yang kita dapat, kita kata tak apalah, tahun depan lah aku puasa. Belum sampai seru. Belum sampai hidayah ni nak puasa ni. Tahun depan lah aku buat. Takdirnya tak dapat tahun depan. Kalau kita dah buat sungguh-sungguh untuk tahun ini, takdirnya kita meninggal. Takdirnya kita meninggal. Puas hati. Puas hati sebab apa? Berdasarkan hadis tadi, Allah ampunkan dosa setahun yang lalu, setahun akan datang. Allahu Akbar. Jadi tolong sangat-sangat saya merayu pada diri saya, merayu kepada tuan-tuan, sebarkanlah maklumat ini supaya apa? Nanti kita sama-sama dapat kelebihan tersebut. Baik, antara lain kita memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah. Kalau boleh setiap hari. Sedekah ni kalau boleh setiap hari.
Ustaz nak sedekah apa tiap-tiap hari, mana ada duit? Sedekah tak perlu banyak, yang penting berterusan. RM1 sehari jadi. Datang ke surau, nak balik masuk RM1. RM1 sehari jadi, istiqamah. Jangan masuk, saya banyak ustaz masuk kat surau, RM50 5 tahun sekali. Tak jadi. Besar nilai tu, tapi 5 tahun sekali tak jadi. Walaupun RM1 sehari, RM1 sehari, setahun dah RM365. Setahun. Kalau kita dah duduk kat sini ni berpuluh-puluh tahun, Allahu Akbar. Ustaz, RM1 pun banyak 5%. Jadi orang tahu, nak keluar je keting, haji ni lah ni. Haji 5%. Biarlah orang nak panggil haji 5%. Yang penting kita istiqamah. Yang terbaik sedekah bila? Selepas subuh. Yang terbaik sedekahnya selepas subuh. Ustaz, saya biasa pergi sembahyang subuh, masuk tu dah masukkan duit. Tak apa, tak ada masalah. Cuma yang selepas subuh tu dia ada hadis. Dia ada hadis berkenaan dengan orang yang bersedekah ataupun menginfakkan hartanya selepas daripada subuh, berkenaan dengan doa 2 malaikat itu. Jadi kita nak ambil kelebihan itu. Nak bagi sebelum tu pun tak ada masalah, dapat pahala. Baik, kemudian kita berkorban pada hari ke-10, 11, 12, 13. Pilihlah hari mana-mana yang sesuai. Memperbanyakkan istighfar, solat sunat, membaca Al-Quran, berqiyamul lail dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat ini seolah-olah seperti mana kita berada di sana. Jadi di Makkahul Mukarramah. Dalam keadaan sahabat-sahabat kita yang berpeluang. Sampai dah sampai WhatsApp 3 orang kan, rakyat Malaysia yang berpeluang menunaikan haji pada tahun ini. Allahu Akbar. Memang insan terpilih. Daripada ramai-ramai dia yang dapat. Ya Allah. Mereka sedang bersiap sedia untuk apa? Untuk wukuf di Arafah. Pada 9 Zulhijjah nanti. Jadi dalam masa yang sama saya juga mengajak tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, insya-Allah pada hari Khamis nanti, lepas sembahyang subuh kat sini, sembahyang subuh dulu kat sini, nanti semua pergi sana, tak ada orang sembahyang subuh kat sini. Sembahyang subuh kat sini, selesai sembahyang subuh, ramai-ramai dijemput ke Masjid Taman Kasih. Sebab kita buat satu program penghayatan hari wukuf. Kalau boleh berpakaian putih. Kalau nak pakai ihram pun pakailah. Tak ada masalah. Kita nak tengok putih. Sebab nanti tazkirah daripada Ustaz Zaharinya, tajuknya ialah Arafah dan Padang Mahsyar. Kita nak kaitkan perhimpunan di bumi Arafah itu, bagaimana nanti kita akan dihimpunkan di Padang Mahsyar kelak. Jadi ajak ramai-ramai. Yang tak kerja lah, yang kerja teruskan kerja, tak ada masalah. Baik. Dalam perbahasan para ulama berkenaan dengan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Sebab nanti pada 10 Zulhijjah, amalan yang sangat Allah suka pada 10 Zulhijjah ialah korban. Ini amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma, ini saya nak pesan pada diri saya dan ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar. Cuma kita tersilap fokus. Kenapa? Sebab bagi masyarakat di Malaysia ni, fokus kita lebih kepada Aidil Fitri. Kan? Fokus kita lebih kepada Aidil Fitri dan lama kita ditipu. Ditipu sebab apa? Sebab Aidil Fitri betul kita meraihkan kemenangan sebab kita dapat berpuasa selama sebulan. Lepas raya Aidil Fitri, ada tak amalan yang dikhususkan oleh Allah? Tak ada. Aidil Fitri terhenti setakat sembahyang raya. Lepas tu dah tak ada. Tapi bagi kita Aidil Fitri segala-galanya. Kumpul duit daripada awal tahun, nak apa? Nak beli baju raya, biskut raya, perabot raya, kereta raya. Sehingga kita pula istilah saya ditipu.
Sebab ada jualan Aidil Fitri, jualan pecah gudang, jualan tutup gudang. Dengan biskut raya Aidil Fitri tu, raya haji ni, raya Idul Adha ni, ada tak promosi? Promosi biskut raya Aidil Adha tak ada. Marilah tukar perabot baru sempena Aidil Adha, tak ada. Sehingga orang kita sanggup habis beribu-ribu ringgit semata-mata untuk persiapan Aidil Fitri. Kecuali tahun ini. Tahun-tahun sebelum ni, rayanya, cuba ceklah isteri kita berapa pasang baju raya. Bukan tahun ni, sebelum-sebelum ni. Sepasang, tipu. Kalau orang perempuan sepasang baju tipu untuk Idul Fitri. Isteri saya 5 pasang. Isteri ustaz 5 pasang. Satu je, alhamdulillah. Allah, isteri satu. Baju pun satu, hebat, terbaik. Sebab apa? Sebab dia cikgu dia kena pakai baju yang berlainan setiap hari. Cikgu lain pun tahulah. Orang lelaki tak ada masalah. Seluar hitam, seluar selek tu, kadang-kadang seminggu pakai seluar tu je. Budak-budak pun tak tanya. Tapi kalau cikgu perempuan, baju hari Ahad dah pakai, hari Khamis pakai baju yang sama, budak kata, dah pakai Ahad. La ilaha illallah. Budak perhati. Jadi mereka terpaksa, istilahnya macam tu. Tapi berhabisnya untuk Aidil Fitri, sampai tahap bila masuk Aidil Adha, nak korban tahun ni, tak ada duit. Sebab apa? Fokusnya pada Aidil Fitri. Ini kita sama-sama muhasabah. Sebab bila saya ikuti satu perbincangan, itu disebut benda ni. Ya Allah, betul lah. Yelah, bab baju raya satu hal. Yang kedua, bab duit raya. Terutama orang yang dah ada banyak cucu. Kalau budak-budak datang biasa, kita bagi RM1, RM2, RM3. Tinggi-tinggi pun RM5. Tapi cucu bagi RM10. Tak, RM100. Bayangkan 20 orang cucu, RM2,000. RM2,000. Dapat tu, tambah sikit lagi seekor lembu. Tapi bila masuk Aidil Adha, tahun ni tak dapat korban. Sebab apa? Dah habis untuk Aidil Fitri. Jadi bila kita dah sedar perkara ini, kita fokus kepada Aidil Adha. Berpada-pada, bukan tak sambut. Berpada-pada untuk sambutan Aidil Fitri. InsyaAllah kita mula tahun depan. Aidil Fitri itu sederhana. Ustaz, tak boleh Ustaz, tahun depan double. Sebab balas dendam, tahun ni tak raya. Jangan jadi macam tu. Dah target dah tahun ni. Tahun ni tak dapat baju raya, tahun depan 10 pasang. Allahu Akbar. Kita ambil sikit perbelanjaan kita di Aidil Fitri, kita gunakan untuk apa yang Allah sangat suka pada Aidil Adha. Allahu Akbar. Ni. Sebab yelah, kita kadang-kadang ada masa kita tahu, ada masa kadang-kadang kita terlupa benda-benda seperti ni. Bila kita diingatkan, baru kita sedar, ya Allah, ruginya. Yelah, bila kita cek balik. Tiap-tiap tahun ke kita berkorban, ada yang kita miss kan? Ada yang kita miss. Maka bermula tahun ini, sebab ada masa lagi, dan seterusnya, pastikan kalau boleh, pastikan setiap tahun itu ada satu bahagian untuk kita. Sebab inilah yang akan kita guna nanti. Kita ketepikan apa yang kegilaan manusia sekarang. Masyarakat sekarang gila apa? Gila viral. Dia buat satu-satu perkara tu nak supaya orang kata, hebat. Berhias untuk hari raya, nak supaya hebat. Nak pujian manusia, cukup. Sebab kita tahu matlamat kita. Ke mana kita nak pergi? Apa bekal kita? Apa yang kita nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita dah tahu fokus kita, matlamat kita, orang nak kata apa, biar. Kau dekut lah dia ni. Orang nak kata biar. Yang penting kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab nanti kita akan dihisap seorang demi seorang. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bekalan yang kita buat atas dunia ni, amalan yang kita lakukan atas dunia ni, inilah yang akan disemak satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan perkara ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita atas dunia ini kita tidak bazirkan. Itu mukaddimah, tak masuk tajuk lagi. Sebab tajuk saya ialah berkenaan dengan peluang yang biasa disia-siakan oleh manusia, peluang yang tidak direbut oleh kita. Saya masuklah sikit daripada Abdullah bin Abbas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Ini hadis yang biasa kita dengar. Ada dua nikmat, Nabi tekankan perkara ini, yang biasa disia-siakan oleh manusia. Tujuan Nabi sebut nak supaya bila kita dengar, bila kita belajar, kita rebut peluang ini. Istilahnya, kita tak membazirkan masa bertangguh-tangguh sampai satu keadaan dah kesuntukan masa, habis. Kata nak korban ni boleh. Yang pertama hari 10, kemudian ada 3 hari tasyrik, hari ke-11, 12, 13. Kita pun tak apalah, nantilah dulu. Duit dah ada tu, nanti dah dulu. Bila? Hari ke-13. Barulah cari pengurusi. Pengurusi boleh tak nak satu bahagian? Minta maaf. Ataupun hari ke-14 baru tersedar. Boleh kita sembelih, tapi bukan korban lah. Sebab apa? Keadaan. Kenapa Nabi SAW sebut seperti ini? Sebab Nabi tahu keadaan umat dia ni macam mana. Allahu Akbar. Kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Ini kita kena jaga betul-betul. Dah masuk waktu. Tak bunyi jam sini. Tak bunyi? Patutlah. Jadi tak boleh panjang SOP. Jadi kita ikut SOP. Selebihnya itu kita sambung lain kali lah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan bersama pada malam ini. Moga-moga ada kelebihan untuk saya yang bercakap dan ada kelebihan dan manfaat untuk kita bersama. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.